Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba kami ialah para ulama, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah ibu bapa sekalian. Panjang lagi umur kita. Mudah-mudahan bertambahlah amal dan bertambah juga istighfar kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah terimalah amalan kita yang pastinya banyak kekurangan itu. Malam ini kita nak mengaji tajuknya baru, iaitulah keutamaan khauf. Keutamaan khauf. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada ayat Quran tentang khauf ni ada. Surah Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba kami ialah para ulama, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Fatir. Apakah maksud khauf? Pasal dalam ayat tadi Allah cerita dan Allah akui benar. Ada manusia yang takut pada Allah. Allah kata siapa dia? Ulama. Ulama, scholars, ilmuwan. Tetapi bila baca ayat ini ibu bapa sekalian, janganlah kita lupa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut guana begini. Antara golongan awal dicampak dalam neraka. Mana orang kena campak neraka ni antara hak paling awal ialah ulama. Ulama juga. Yang Tuhan puji takut kepadanya pun ulama. Yang Nabi beri peringatan masuk neraka awal pun ulama. Jadi ulama guana lah yang dikata Tuhan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini yang kita nak belajar ni. Maksud khauf. Sa'id bin Jubair berkata, ni tokoh-tokoh tasawuf. Sa'id bin Jubair dia kata begini. Khauf ataupun takut ialah perasaan yang menghalang kamu dari maksiat kepadanya. Maknanya kalau ada satu orang mari terlintah dalam hati dia nak buat maksiat, maka kerana mengenang kepada Allah, kenang kepada kubur, kepada akhiratnya, jadi takut nak buat. Atau terhalang dia buat maksiat tadi, tu kata Sa'id, khauf lah tu. Itulah khauf ada dalam jiwa sehingga kamu ni terkejak nak buat jahat. Orang Terengganu panggil terkejak. Apa maksud terkejak? Tak jadi. Tak jadi buat jahat. Tuan-tuan dalam kuliah saya ni bertuah, tuan-tuan ni. Pasal boleh belajar bahasa Terengganu tu. Moleklah tu
Kami pun memang nak berbesang dengan orang Terengganu. Betul lah tu. Jadi, bila nak buat jahat, jenis nak buat jahat ni memang jenis manusia. Ibu bapa sekalian, jenis telitah nak buat salah ni memang kita dah, memang manusia dah. Kerana dalam setiap jiwa insan ada nafsu dengan kita. Ada nafsu. Allah sebut apa dia? Innan nafsa. Sesungguhnya nafsu ni, nak kenal sifat nafsu ni, la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Tersangatlah suruh sokmo-sokmo buat jahat. Kita mengaji Arab macam tuan-tuan ni, kalau tengok pakai jubah bau minyak atar tu, macam lepasang Mesir, lepasang Madinah, gamak saya ya. Orang mengaji Arab macam tuan-tuan ni, bila tengok ayat tadi sebut apa dia? Innan nafsa, sesungguhnya nafsu, la yang kita panggil sa'du atau syiddah. Setengah bahasa Arab ni kalau kena syarat dia, kena kalimah dia, nya mari sa'du, mari syiddah, bukan saja-saja mari, tidak. Dia membawa erti sentiasa. Dia membawa erti forever, sokmo-sokmo. Jadi kalau nak terjemah, Abu Bakar As-Siddiq. Dengar tu ada sa'du tu. Siddiq. Maknanya Abu Bakar hak jenis membenarkan sokmo lah. Siapa Abu Bakar kata apa? Kalau dari Rasulullah, aku percaya betul. Biar bila-bila pun betul. Jadi Siddiq. Lawangnya Musallamah Al-Kadzab. Ada sa'du juga. Kadzab. Maknanya Musallamah hak menipu, sokmo. Jadi Musallamah ni kita tahulah, sebesar-besar dia menipu, dia mengaku dia Nabi, mengaku jadi Nabi. Jadi rupanya syiddah ni, sa'du ni, ada terjemahan dia, ada makna dia. Jadi sebab tu nak terjemah tu, nak tadabbur tu, kita pakai apa dia? Cermat sikit. Jadi bila sebut innan nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammaratun bisu, sangat-sangat sokmo suruh buat jahat. Jadi manusia ni Tuhan akui dah, memang jenis termari rasa nak buat salah, mari. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang Allah Ta'ala beri petunjuk, beri bimbingan. Nak buat jahat ada, tapi teringat mak pesan, jangan awang, kita orang baik-baik. Contohnya tak jadi nak buat jahat, begitulah. Ada satu orang perokok penyambung. Ni cerita daripada Bukit Amang cerita ni. Banyak cerita Ustaz Datuk ni, banyak tuang ya. Dia cerita ke mana tu, ada satu perokok penyambung, dia tunggu pelancong di KLIA 2 Sepang tu. Ada peluang guananya colek satu orang perempuan dari Timur Tengah, gamaknya pasal pakai purdah tutup. Dia bawa masuk lari sampai ke LBJ tu. LBJ tu orang tahulah, yang kat kelapa sawit apa tu. Mari timbul jahat selepasnya ropok sambung, dia nak buat tak baik. Dia nak buat tak baik lah pada perempuan ni. Maka dia tarik tudung ni, terdedah mukanya. Tak jadi buat jahat. Ni polis cerita ni. Sebab apa? Saling tak tupah maknya. Muka saling tak tupah ibunya. Tu yang kadang-kadang kita ni jadi terkecak buat jahat. Apa dia terkecak tu tuan? Teka silang kata tadi tu. Terkecak apa dia? Tak jadi buat jahat. Kerana tadilah mari teringat ke mak,
Mari teringat ke ayah. Mari teringat kita ni keturunan baik-baik. Mari. Itu dia. Jadi antara yang menghalang awak buat jahat apa dia? Dalam jiwa awak ada takut. Khauf, takut. Jadi dia kata takut yang benar dibuktikan sehingga terhalang awak buat jahat. Satu. Ya. Kedua, Abu Hafs rahimahullah berkata, khauf atau takut ini umpama lampu. Di dalam hati yang lampu itu dapat menyuluh antara taatkah atau maksiatkah. Jadi takut ni dia jadi satu indikator. Jadi satu kayuku. Awak boleh beza hak ni baik, hak ni jangan dibuat lah. Begitu kata Abu Hafs. Manakala Syekh Abu Ali Ad-Daqaq berkata, khauf ialah perasaan yang tidak hanya harap. Harap ni disebut juga dalam tasawuf. Apa dia harap dalam tasawuf ni? Dia panggil raja. Jing alik amzah. Raja. Apa maksud raja? Harap. Ya Allah, harapnya saya masuk syurga Firdaus sambil semayang subuh gajah. Usalli fardu subhi gajahi lillah. Dah nak masuk syurga Firdaus lagu mana? Dia kata harapnya lah. Tu dia panggil rojak. Tetapi rojak ni dia tak akan terhasil kalau tidak dibukti dengan amal. Awak ada harapan? Ada. Ada tak pengharapan pada Allah rojak? Ada. Jadi harap awak ni mesti dibukti dengan amal sebagai sebab layak harapan awak diukur, ditimbang. Kalau sekadar harapnya lah SPM ni dapat 11A1 contoh. Saya dulu SPM tu jangan main-main. Nampak je macam ni. Pangkat 2 saya. Pangkat 2 jangan main tuan. Agregat 33 jangan main tuan. Kalau 35 pangkat 3 dah turun saya. Jadi dulu zaman kita sekolah dulu dia tak ambil sikit, nak ke banyak gamaknya. 33 gamaknya. Jadi budak sekarang 11A1. Naknya 11A1. Tapi dak sekolah, dak belajar, dak. Jadi macam manalah harapan kita tu nak tertunai. Jadi katanya Abu Ali Daqaq, takut ialah awak tidak harap semata-mata. Awak takut pada neraka, harap jangan masuk. Tapi tak bukti layak awak ni tak masuk. Kerana nanti berakhirlah kamu dengan penyesalan, dengan sesal. Harap tapi tak bukti dengan amal, sesal jadinya. Kata Abu Ali Daqaq. Abu Umar Ad-Dimashqi berkata, orang yang benar-benar khauf ialah dia takut pada dirinya sendiri melebihi takut kepada syaitan yang menjerumuskan dia kepada dosa. Kita ni tuan, kita sudah maklum. Datang kepada kita 2 jenis godaan. Ingatlah tu kita sebut sama ni. Mari kepada setiap manusia 2 cara, 2 jalan, 2 jenis cubaan. Pertama dia panggil cubaan dari dalam. Kedua cubaan dari luar. Yang dari dalam kita panggil nafsu. Yang dari luar kita panggil syaitan. Ni yang dikategorikan oleh seorang ulama besar dalam bidang tafsir, Allamah Sya'rawi. Mati dah tuan. 37 tahun yang sudah meninggal dah. Alimnya Sya'rawi ni, sungguh pun beliau ni warga Mesir. Kerajaan Saudi pinjam dengan kerajaan Mesir, bawa Sya'rawi mengajar di Mekah, mengajar di Madinah. Alim.
Ada tafsirnya, tafsir Sya'rawi. Dan kerajaan Saudi beri hadiah. Hadiah kepada Sya'rawi. Hadiahnya ialah kalau mati sudah disediakan satu liang lahat di Jannatul Baqi'. Hadiah tuan. Kalau mati kami sedia dah satu liang lahat di Baqi'. Allahu Akbar. Besarlah hadiahnya. Kalau kita dah boleh mati di tanah haram, 1000 rahmat. Mati pula tanang di Baqi'. Seperti pelajar magister, pelajar master. Master di Universiti Islam Madinah, asal Perak. Ustaz Khairun Nasihin. Meninggal tuan sekitar 8 tahun dah kamu. Seingat saya, sempat saya bertemu beliau ni di Madinah. Dia khidmat kepada jemaah. Tadi Ustaz Khairun Nasihin kita ni aksiden di Tabuk, meninggal. Jadi rezeki dia lah. Ditanam di Madinah, lagi di Baqi'. Rezeki lah. Rezeki. Anak Perak kita, orang Perak kita. Apalah amalan beliau? Kita hak hidup ni tertanya-tanya. Apalah amalan beliau ni? Siapa dipilih? Lah meninggal aksiden tu satu. Tanang di tanah haram di Baqi'. Ada hadis Nabi SAW seperti riwayat Imam Muslim. Aku bangkit dan memberi syafaat mula-mula sekali kepada orang meninggal di tanah haram. Meninggal dalam tanah haram. Ya. Baik. Jadi takut tu kita kata. Takut khauf ni membawa manusia jadi macam mana? Jadi tak mau buat dosa. Teringat panjang lagi hidup di akhirat. Itu kata dia. Jadi syaitan goda kita dari luar. Nafsu goda kita dari dalam. Kata Allamah Sya'rawi, godaan kepada manusia itu berlaku dengan 2 jalan. Satu jalan dari dalam iaitu nafsu. Kedua jalan dari luar iaitulah syaitan. Macam mana awak nak kenal godaan itu dari nafsu kah atau dari syaitan kah? Mudah. Godaan syaitan dari luar berbentuk umum. Godaan nafsu dari dalam berbentuk khusus. Contoh, bila satu perokok penyambung, dia nak merokok bank, ni dipanggil dia digoda oleh syaitan. Tapi bila siapa dekat di tempat bank banyak bangunan nung, dia pilih BSN ke, bank pertanian ke, bank apa lagi tuang, RHB. Minta maaf lah saya buat contoh ni. Bukan sebut contoh je. Waktu dia pilih nak rompok bank mana, itu dipanggil godaan nafsu. Sebab nafsu dia mengkhususkan yang umum. Syaitan dia tak kira awak masuk bank mana. Asal awak meropok, sudahlah. Bank mana, terpulanglah. Tetapi nafsu, dia kata apa? Alang-alang nak buat jahat, buat yang seronok sikit lah. Begitulah. Macam orang pergi ke di lorong-lorong coki coki ruk tu. Di lorong Haji Taib tu. Saya sempat kerja sebulan sebagai penguat kuasa dulu. Danglah kerja orang-orang maknyah tu. Pedang saya dang dulu sebulan. Suatu sebelum berakhir perkhidmatan saya tu. Rupanya maknyah ni tuang, laju dia berlari, laju. Pasal dia memang lelaki, bukan perempuan, lelaki ya. Baik. Syaitan dia tak kira awak nak meropok kat mana. Asal awak buat jahat, cukuplah. Tetapi nafsu, alang-alang nak buat jahat, dipilih-pilih yang sesuai dengan nafsunya. Begitulah. Jadi kata Abu Umar Ad-Dimashqi, orang yang benar-benar takut ialah takut pada dirinya sendiri berbanding syaitan yang akan menjerumuskannya. Manakala Zunnun Al-Misri berkata, takut ataupun khauf ialah ibarat seorang yang sedang sakit.
Orang sakit berusaha menjauhi segala jenis makanan atau pergerakan kerana bimbang tambah sakit. Orang sakit tuan, doktor kata tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. Doktor kata tak boleh makan je. Dia cium bau pun tak ambuh dah. Sebab apa? Takut. Sebab tu kita pergi melawat orang sakit. Orang sakit macam mana tuan tengok di hospital? Tak larang. Isterinya gerak kejut dia. Bang, bangun bang. Haji Mustafa ada mari dah ni. Jemaah surau kita nak melawat awak. Dia pun bangun. Allahu Akbar. Haji siapa bila ji? Baru siapa lama dah. Macam mana sakit hari ni? Sakit gitu lagi lah ji. Doalah saya. Oh gitu. Ni saya bawa nasi dagang ke haji ni. Tak nak. Tak boleh makan. Ayam percik. Kambing. Dah kalau tak ambuh makan, kami balik dulu lah. Haji berehat. Tidur. Kami balik dulu ya. Allahumma salli ala sayyidina. Bersalam. Nak balik kan kita bersalam. Letak piti, celah tangan. Dia rasa piti ambil lagi tu orang walaupun makan tak boleh dah. Piti ambil lagi. Letak bawah batas. Pegang piti ni. Inilah. Kuat piti ni besar pengaruh piti. Walau sudah sakit tak boleh makan. Piti masih dia nak lagi. Sambung tu. Jadi kata dia khauf ialah apa dia? Seorang yang sakit dia jaga makan, dia jaga pergerakan. Kerana bimbang akan menambah sakitnya. Begitulah orang yang ditimpa takut kepada Allah. Dia berhati-hati menjauhi segala larangannya. Tuan-tuan ingat tak? Dulu kalau raya haji dulu, ingat tak raya haji dulu? Bukan sekarang, dulu. Masa TV kita jenis buka tu. Yang ada koci tu. Ada di rumah saya ada lagi tu. Dulu kalau raya haji, kita ni bolehlah tengok cerita sedap sikit. Sebab zaman dulu dia tak banyak siaran, tak banyak. TV 9 apa-apa, tak ada. Dulu TV 1, TV 2. TV 1, TV 2. Biasa sedap sikit TV 1. TV 2 ni, lah, cerita Sesame Street, E.T., cerita-cerita begitu je. Bila raya haji, bolehlah tengok cerita sedap sikit. Apa cerita sedap masa raya haji? Ingat ke tidak? Sarkas. Kan tuan-tuan ingat buku sarkas? Apa dia buat orang sarkas? Macam-macam lah orang sarkas ni. Adanya main basikal tak ada tayar, ring saja, naik atas tali. Ada orang pegang galah panjang, meniti atas apa? Atas tali tu. Dari seberang sini, pas seberang situ. Saya nak buat contoh orang berhati-hati ni. Orang khauf ni. Bila satu orang dia meniti atas tali, dia pegang galah panjang. Pegang. Dia meniti tali tu tuang, dia lakoh panjang-panjang ke pendek-pendek? Pendek. Dia tak lakoh panjang macam berjalan kita ni. Tak. Dia berjalan sikit. Saya buat gaya ya. Saya buat gaya. Tak ada penceramah macam saya ni tuang. Saya seorang je. Saya buat gaya begini. Bila naik sarkas, tali ni, tali panjang ni, dia pegang sikit. Allah, sikit sangat. Dia tak lakoh panjang-panjang. Tidak, sikit. Soalan saya ialah, kenapa dia lakoh sikit-sikit? Itu saja soalan dia. Soalan dia payah. Siapa buat gaya benar. Soalan dia sikit je. Kenapa dia melangkah sikit-sikit dan sikit? Kenapa? Jemaah sekalian. Kalau boleh adalah seorang wakil jawab. Kerana malam ni tak kurang 30,000 orang jemaah kita sampai belakang sana. Ada wakil seorang. Kenapa sikit-sikit? Macam betul orang jawab dari jauh tu. Cuba kuat sikit. Kenapa? Saya beri RM10. Saya beri RM10 kepada siapa dapat jawab tepat.
Nampak macam tak ada orang jawab lah bang. Saya jawab lah. Biar saya jawab ya. Tapi tuan-tuan kena beri RM10 seorang pada saya. Boleh ya? Saya jawab begini. Kenapa dia melangkah sikit-sikit? Sikit-sikit. Sebab dia berhati-hati. Dia takut jatuh ke bawah sana. Jadi yang faham kita ialah begitulah orang yang takut kepada Tuhan. Dia berhati-hati hidup atas dunia ini kerana takut kepada Tuhan. Dia berjalan atas dunia berhati-hati. Hak orang dia tak ambuh. Hak syubhah dia dah ambil. Benda tak tentu dia tak terima. Jadi orang begini dia jaga. Kerana takut. Rupanya takut ni satu benda membawa orang jadi baik. Takut keluar malam, jadi baik tidur awal di rumah. Takut naik motor, jadi molek kurang orang berlanggar atas jalan. Contohnya. Takut nak beri pitih ke budak-budak mari raya di rumah. Baguslah, jadi pitih kita banyak bawah katil, bagus. Contoh ya. Saya sambung yang dia ya. Baik. Begitulah orang yang ditimpa ketakutan kepada Allah. Dia akan berhati-hati menjauhi segala larangannya. Selagi ketakutan itu masih ada dalam jiwa seorang hamba, selagi itulah hamba itu di jalan yang benar. Melainkan ketakutan itu telah hilang. Hilang takutnya. Maka ketika itu juga dia akan melalui lorong kesesatan. Sebab tu kita kaum laki-laki, kenapa molek kita duduk di rumah? Berzikir, baca surat Kaabah. Kerana takut kepada bini kita di rumah. Kan jadi molek kita di rumah. Tuan-tuan lah, bukan saya. Kita nak jadi laki-laki ni biar berani. Tuan-tuan ni nampak darah. Jangan begitu ya. Kena berani. Jadi nak kata apa dia? Selagi takut pada Allah ni ada. Menjadilah manusia itu sebenar-benar insan. Insan kepada Tuhan, kepada Tuhan. Abu Hatim berkata, ni tokoh-tokoh tasawuf belaka ni. Takut ialah perhiasan bagi ibadah. Walau sudah buat ibadat, dia masih takut. Kan comel tu. Dia buat ibadat, tapi masih takut. Kan nampak comel tu. Kalau saya tanya jemaah malam ini, tuan-tuan puasa sunat Isnin kami, puasa Ustaz? Tuan-tuan baca Quran, baca Ustaz. Oh, lepas semayang sehelai baca. Tuan-tuan semayang jemaah masjid, ya Ustaz 5 waktu sehari semalam. Bangun tak tengah malam, bangun juga Ustaz, tapi taklah banyak, 2 rakaat saja. Tak apa dah. Kalau tuan sudah solat 5 waktu jemaah di masjid, berulang masuk keluar ke masjid, baca Quran tak putus-putus, puasa sunat Isnin kami, termasuk 3 hari putih dalam sebulan hak Nabi suruh tu pun tuan-tuan buat. Tahajud pun tuan tak tinggal walaupun tak banyak, hanya 2 rakaat tiap-tiap malam. Okey. Kalau begitulah halnya ibadat tuan-tuan, mahulah saya bertanya. Apa soalannya? Rasa-rasa dalam kubur nanti selamat tak lagi? Ni tanya saja. Saya tanya saja. Dalam kubur nanti selamat tak lagi? Jawablah. Jawab pang dia, tak tahu Ustaz. Belum tahu lagi. Ni maknanya kita yang beramal ini pun kena ada takut. Betul ke tidaklah amal kita ni? Dalam kubur guana lah. Jadi orang beramal masih takut. Dia kata apa dia tadi? Inilah perhiasan. Sedangkan kesan takut ialah qanaah.
Apa maksud qanaah? Merasa cukup. Dunia ni tuan, kita kena rasa cukup. Kalau rasa tak cukup, tu yang jadi kita curi masa untuk akhirat. Bila dunia kita rasa tak cukup, kita akan curi masa untuk akhirat, nak sudah dunia yang tak cukup, tak cukup, tak cukup. Jadi kata dia, orang ibadat masih ada takut, itu perhiasan. Nak tahu dia takut, kesan dari takut, dia jadi cukuplah kok. Padang dah. Prof tak sambung lagi, Prof. Kontrak UKM, cukuplah kok Ustaz. Beri budak-budak muda kita. Saya ni biasa mengajar. Jadi mengajar masjid lah pula. Biarlah universiti ni pun. Dah rasa cukup. Dah kita ni tuan patut cukup lah ya. Satu benda je yang kurang cukup, apa dia? Umur. Umur kurang cukup ya. Kalau orang kata, awak berapa umur? 63. Cukup lah dah. Tahun ni lah dah. Ya. Lepas musim haji ni, sedialah dah. Jangan Ustaz, ayo jadi umur ni biasa orang kurang cukup. Kurang cukup. Bila sebut tentang kurang cukup ni, umur, tuan-tuan yang baru nak terlelap tidur tu, segar belaka dah mata, kerana naik takut ya. Naik takut. Ya. Sambung lagi Ustaz. Hiburkanlah kami yang sedang tengah mengatuk dalam kuliah ni. Baik. Saya hiburkan tuan-tuan ni dengan kuliah ni. Inilah antara makna khauf. Antara makna khauf kita dah dengar 1, 2, 3 perkara tadi. Di sisi ulama tasawuf yang sempat kita nukilkan, seolah-olah definisi ini menepati apa yang dinyatakan oleh seorang ahli tasawuf besar, namanya Bishr Al-Hafi. Apa kata Bishr? Ketakutan kepada Allah adalah sebenar-benar harta. Takut ni ialah harta yang hanya dimiliki oleh hamba yang benar-benar bertakwa. Takut ni ibarat harta benda yang hanya ada pada orang takwa saja, kata Bishr. Bishr ni tuan, anak cucu dia orang soleh. Lah bila kita angkat tangan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah kami pasangan, anak cucu, cicit, keturunan yang sejuk mata. Boleh jadi doa kita belum dapat pada anak kita. Boleh jadi dapat pada cucu atau cicit atau cuit atau capai atau lambai, keturunan kita, genealogi kita tu, salah silah kita. Jadi anak cucunya ada orang soleh. Soleh tak soleh, takut tak takut pada Allah, gimana? Diriwayatkan begini. Suatu hari Imam Malik mengajar dalam masjid Nabi. Imam Malik ni orang Madinah. Imam Syafi'i orang Mekah. Pun begitu ada riwayat kata Imam Syafi'i ni asal Palestin. Asal Palestinnya hijrah ke Mekah. Tapi Imam Malik gurunya memang Madinah, orang Madinah. Mengajar hadis dalam masjid Nabi. Kat mana tempat Imam Malik mengajar? Raudhah tu. Di Raudhah. Dari dulu situlah sejarah besarnya kita. Lalu lepas mengajar, ramailah orang nak tanya. Ramai orang nak tanya. Macam kuliah saya ni. Kalau ikut ramai orang nak tanya ni. Tu pukul berapa habis malam ni kuliah? Orang nak tanya. Banyak ya. Tapi kuliah saya ni tuan, dia tak lama. Masuk waktu habis terus. Hati yang jadi jemaah berasa Allah mujurnya masuk waktu habis tu. Kerana prinsip saya ni tuan, kata guru saya Rashidi, jangan mengajar lama, jangan mengajar lama. Kenapa? Kalau kita mengajar lama, jemaah mudah cedera parah. Ada yang jatuh pesang, anxiety disorder, ada hak cemas takut. Habis masa dah kita. Belum lagi ya.
Ada 5 minit lagi. Jadi mengajar tak lama. Kuliah subuh setakat ini tuan hanya setengah jam saja. Pukul 6 setengah start, pukul 7 habis. Dia kena pendek tak boleh lama. Orang lain mengajar lama, betul, bukan tak betul. Cuma saya cerita saya saja. Saya mengajar pendek saja. Supaya tuan-tuan ni rasa naik semangat. Bila tak panjang sangat, kita jadi semangat mari kuliah. Ya? Tidak panjang. Termasuk malam ni, masuk waktu, kita berhenti terus. Kita berhenti terus. Ha. Ya. Jadi, katanya apa dia tu? Anak cucu Bishr Al-Hafi ada soleh. Lepas Imam Malik mengajar, orang beratur nak tanya soalan. Antara ramai-ramai nak tanya, ada seorang orang puang, muslimah nak tanya. Jadi Imam Malik ni beri orang puang tanya dulu. Maka orang puang ni pun tanyalah. Dia kata, Tuan guru, saya ni nak bertanya. Bertanya apa dia? Kami ni kerja menjahit. Kami ni cari rezeki kerja jahit baju. Nak berjahit siang panas, maka kami berjahit malam. Dah malam kan gelap. Cuma untungnya sebelah rumah saya ada satu padang. Padang luar, tempat tentera kerajaan berkawat malam-malam, kawat. Kiri kanan berkawat. Macam anak-anak skaut, anak serigala tu pengakap berkawat tu. Begitulah. Lalu sebelah rumah saya ni padang luas, tempat tentera kerajaan berkawat. Mereka berkawat ni tuan guru lamalah. Kadang 2 jam, kadang 3 jam. Jadi sepanjang mereka kawat, cerah kawasan tu sebab ada api kerajaan, api jamung tu. Jamung apa, ungung api tu. Zaman dulu ni. Ungung api, dia pacok, kawat. Jadi bila ungung api banyak, cerahnya masuk celah-celah dinding rumah saya. Jadi kami pun cerahlah dalam rumah. Bolehlah kami berjahit. Soalan saya tuan guru ialah, apakah hukum hasil pendapatan kami yang menjual pakaian yang dijahit dengan menumpang cahaya dari orang lain? Tuan boleh bayang soalan siapa begitu cermatnya dia nak tahu hasil pendapatan dia. Saya berjual baju, tapi baju ni saya jahit. Jahit tu tumpang cahaya orang no di luar masuk celah dinding rumah. Apa hukum? Imam Malik dengar, Imam Malik terus tanya. Cuba awak sebut laki-laki dalam keluarga awak yang kalau awak sebut mungkin kami kenal. Nak kenal anak cucu siapa ni? Pasal soalan begini ni, bukan orang biasa ni. Bukan orang biasa. Sebab tu soalan ni Nabi SAW, bila Nabi tanya atau Nabi jawab, mengikut qada keadaan masing-masing. Macam tuan-tuan ni. Kalau saya nak bercakap dengan Ayanda Haji Ramli saya, tentu saya bercakap sesuai dengan mustawa levelnya. Dengan tuan-tuan saya tengok, oh cerdik pandai ni Prof, apa ni X, Y kuasa 2 tambah Nung Waw Lam Malik, apa jawapan? Sesuai lah tanya. Pasal tuan ni very high level education, cerdik. Tanya soalan tu dengan sesuai kena. Atau kalau tuan-tuan tanya saya pula, sesuai dengan keadaan saya. Tu Ustaz, apa rasa jadi orang semak, orang segok ni? Gamaknya kalau tuan nak tanya sesuai dengan saya tu. Jadi Imam Malik tanya, ada tak laki-laki dalam keluarga awak sebut-sebut. Yang mungkin kalau sebut, kami kenal. Sebab nak kenal anak cucu siapa ni. Takwanya. Soalannya saja menggambarkan hati dia. Takut. Khauf. Maka habis dah kuliah kita? Habis dah. Saya dah berjanji dah tadi kan. Habis waktu kita kena berhenti. Ini kuliah tasawuf. Tak boleh bercakap keluh kelek. Habis waktu kena berhenti. Ya.
kita berhenti dengan tergantung begitu saja kuliah kita. Biar masing-masing jemaah tak puas hati biar. Akan datang bulan depan, kita sambung pula ni. Isnin, hari Isnin, minggu kedua. Isnin, minggu kedua macam minggu ni. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.